Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan dari tuan pengurusi acara yang bahagia Cik Muhammad Saleh bin Salihin, Ketua SMK Bandar Tasik Kusuma. Soalnya Cik Mentaki Rahman, iaitu pegawai PPD angkat sekolah ini, dan seterusnya juga Cik Muhammad Anwar Muzani, iaitu yang ketua PFG, seterusnya guru-guru, ibu bapa, dan juga kepimpinan buku ketua bidang. Saya panggil kepimpinan ketua penjelasan atau pelajaran guru kanan pelajaran. Sebenarnya adik-adik yang dikasih sekalian, alhamdulillah. Dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada hari Rabu, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi saya adalah mungkin saya terbicara dengan ceramah. Tapi hari ini kita bukan ceramah, kita jangan sembang-sembang, sembang-sembang santai, bagi tahu tentang once upon a time. Kita tentang satu ketika dulu. Satu ketika dulu. Bila sebut satu ketika dulu, ni ayat yang biasa cikgu-cikgu buat. Satu ketika dulu. Satu ketika dulu, saya pun pernah duduk di bawah. Satu ketika dulu, Cikgu Muhammad Saleh pun pernah duduk di bawah. Kita pun pernah duduk di bawah ni. Cuma bezanya masa cikgu-cikgu, mak ayah, kami semua duduk di bawah ni, masa tu belum ada lagi kipas besar suria. Dulu mana ada kipas ni kan, kipas baru lah kan. Nak beritahu zaman dah berubah, tapi hasratnya sama. Hari ni orang dengar perkataan-perkataan yang orang tak nak dengar. Pagi tadi perkataan yang tak suka dengar, bangunlah, apa dah sekolah, semayang. Kenapa lah aku duduk dalam rumah? Saya dulu dibesarkan dalam keluarga yang berniaga. Mak saya berniaga, niaga si lemak, kuih. Dan saya pukul 4:30 pagi dah kena bangun, dengan muka toya tu kena terbalik dan Ronan tu biar sejuk, boleh boleh kena gula, karipap, tolong mentil, tolong goreng, tolong bungkuskan nasi lemak. Berani lawan lah, kena cek perempuan kalau lawankan saya, dia cek karipap betul gula lah. Itu antaranya. Dan saya tak suka tinggi. Tuan-tuan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak semula ke? Okay, jadi mana kata, bila saya bangun pagi, saya fikir kawan-kawan aku semua tidur. Kawan-kawan aku semua boleh bangun lewat sikit daripada. Saya cakap, kenapa aku lahir dalam keluarga? Saya rasa tak puas hati. Tak puas hati. Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Kalau aku jadi keluarga yang senang, saya kan senang, tak senang tu lah. Tapi sebenarnya tak. Rupanya saya bersyukur sangat. Kenapa Tuhan bagi saya pulang duduk dalam keluarga yang macam ni? Sebab saya belajar erti, susah dan faham apa pentingnya senang.
Itu sebabnya you all kat depan ni kebanyakannya mak nak buku, mak nak duit, mak nak ni, mak saya cakap ni. Okey lah, mama saya cakap ni. Dengan dia. Mak. Ibu, cikgu suruh bayar ni. Ibu, cikgu suruh bayar ni. Cikgu bayar tu. Dapat. Kalau lambat tu sebab terlupa, bukan sebab nak ada. Zaman tu kata once upon a time. Hari ini semua mudah. Maklumat di ujung jari. Saya ceramah ni satu dunia dengan tengok. Sekarang satu dunia dengan tengok. Semua tanya mana atas ini, semua ni kat mana. Ada seorang sahabat namanya Alfred Bilal. Katanya saya fikir pada semua ni kat belah mana. Zaman dah berubah. Tiba-tiba ayat yang paling mahal adalah tiba-tiba. Sebab apa? Sebab Nabi dulu, Nabi Muhammad SAW, dia pernah ambil satu ranting kayu, dia buat satu garisan. Panjang garisan. Kemudian pada garisan yang panjang tu, Nabi buatlah satu petak segi empat tepat tergantung. Pada garisan yang panjang tu, ada satu garisan segi empat tepat. Satu petak segi empat tepat. Dalam petak segi empat tepat tu, Nabi cakap dalam. Apa maksudnya? Nabi nak beritahu kita, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kira apa? Garisan yang panjang tu nak beritahu, itulah panjangnya cita-cita kita. Kita nak buat itu, kita nak buat ini, kita nak ini, tak sabar nak buat semua benda. Tapi rupanya segi empat tepat tu, yang kecil tu, setakat itu je umur kita sebenarnya. Dan bila cakap-cakap jalan-jalan tu macam-macam lah, ujian, dugaan dan sebagainya, yang menyebabkan kita selalu sebut, tiba-tiba dah habis raya. Tiba-tiba dah SPM. Mana perempuan dengan SPM? Mana perempuan? Tanyalah, betul tak? Macam semalam di sekolah rendah. Dah SPM. Tak sabar nak tinggalkan sekolah ni. Tanyalah cikgu-cikgu, tanya mak ayah, tanyalah kita orang ni semua. Doa kami dulu tak pernah dimakbulkan. Kami dulu doa, ya Allah tangguhkan SPM ni. Tak dapat. Tapi nama dia orang makbul kan? Dia mengada pula, janganlah tangguh lagi SPM ni. Nampak tu. Betul, kita orang tak dapat tangguh. Tapi orang ada masa yang banyak belajar. Sebab apa? You all tengok di luar sana yang menanti you all ni bukannya perkara-perkara yang biasa. Semuanya harga rumah pun dah semakin kejam. Harga kereta pun dah semakin kejam. Semua kehidupan kat luar ni sangat kejam. Tapi dia hanya akan baik kepada mereka yang ada ilmu. Cantik kalau pantai landai tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan konon ilmu dia. Kain songket benang sutera, lilit seboleh buat selempang. Ilmu yang banyak dan cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Sebab tu dia banyak. Sebab tu dia banyak. 20 tahun lagi adik-adik semua akan pergi ke satu alam yang baru. 20 tahun mungkin dah kahwin, dah ada kerja mungkin. Tapi dia bergantung kepada apa yang adik-adik buat hari. Contoh, siapa nama dia? You. Siapa nama? Ya? Sunagan. Sunagan. Betul kan? Sunagan sebelah tu apa? Amin. Katalah Sunagan ni dia pergi pasar malam yang paling top kat Padang Tasik ke semua 20 tahun dulu. Dia jumpa dengan Amin. Oi Amin, apa khabar? Lama tak jumpa. Itulah Sunagan kan? Ya. You buat apa sekarang? Dia tanya Sunagan. Okeylah, sekarang doktor pakar dekat KPJ. Ya ke? You sekarang buat apa Amin? Tak apa dah, tak payah tahu dah. KK saya dulu.
ini realiti. Ini realiti. Kenapa Amir tu, bukan Amir yang ini, Amir ni okey. Kenapa Amir tu jadi ni? Kau fikirlah 20 tahun lagi kau nak jumpa balik masa tu ada buat reunion lah, cuma kita gathering. Kebanyakan yang kurang berjaya dia malas nak datang. Dia tak sanggup ditanyakan soalan kau buat apa sekarang. Ini saya beritahu ni, once upon a time. Saya dulu sekolah di sekolah menengah agama Persekutuan Labu, Semang Labu. Ada seorang sahabat saya waktu form 3 dia berhenti belajar. Bukan berhenti lah, dia tak nak duduk Semang Labu, dia nak profesor. Kemudian dia keluar, dia bekerja. Lepas SPM dia kerja. Dia bekerja, dia masa tu kerja kilang dulu. Dia kerja kilang. Kerja kilang dulu mewah. Dulu kerja kilang memang mewah. Seronok, overtime banyak. Kalau kilang tu base daripada Jepun, dia akan setahun sekali dapat pergi Jepun. Training kat sana. Overtime, tapi kerja teruk lah. 8 pagi, 8 malam, macam tu. Shift dia. Setengah hari kerja. Teruk, tapi gaji memang banyak lah. Banyak pada detik itu. Hari ni tak ada, kilang dah tak boleh bayar banyak lagi lah. Kalau kita demand pun banyak lagi. Abang Ila sambut kerja, Abang Ipal sambut kerja. Tu Abang Ila, Bangla. Abang Ipal, Nepal. Abang Imam, Myanmar. Pendatang asing ni sambut kerja dengan gaji yang lebih murah berbanding orang Malaysia. So kalau tak nak, bye-bye. Malahan overtime tak bayar pun, ganti dengan cuti. Orang berniaga hari ni pun susah. Bukan pertama juga. Orang yang berniaga boleh survive adalah orang yang memang dah biasa berniaga, dah lama berniaga. Orang baru berniaga memang payah. Tanyalah siapa mak ayah yang terbalik dengan PKP ni isu COVID-19. Memang berapa ramai yang struggle nak survive dalam hidup. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri hari ni. Menangis-nangis, marah kajian. Bila nak keluarkan duit ke SP ni? Bila nak keluar ke SP? Dah dapat SP sikit sangat 10,000. Tak, ini realiti hidup. Ini realiti hidup. Kawan saya tadi, lepas pada kerja kilang, akhirnya dia kerja kampung. Kerja kampung, kerja ni, kerja tu memang kalau saya tengok dia, kalau bandingkan dia duduk sebelah saya, ada orang cakap, macam kami bukan sebaya. Sebab dia kerja teruk dekat kampung. Ada satu malam saya yang mengisahkan saya satu malam, saya pergi berceramah dekat satu kampung, saya jumpa dia. Sahabat saya. Saya jumpa sahabat saya ni, saya sebut nama dia. Saya sebut ni, nama yang saya sebut ni bukan nama dia, bukan nama sebenar. Sebab saya tak nak arang dia ada tu kan cakap, wah ni cakap pasal aku ni. Kata, Man, dia panggil. Bukan nama sebenar. Kan percaya tak siapa lah Man semalam dulu. Man, jam jahat Man. Ya Allah, lama tu tak jumpa dia. Saya peluk dia menangis. Dia menangis sampai dia lap air mata, dia tunjuk, sekarang percaya ke tak? Samsul Empat ni kawan ayah. Percaya tak? Anak dia tak percaya yang ayah ni kawan dengan Samsul Empat. Saya peluk dia lagi. Ni ayah adik ni, ayah ni, adik dengan cik ni kawan tau. Kita orang sama main bola dulu, kau main keeper ingat lah. Kau berlaku kembali, kau buat accident, nama kau langgar dengan keeper dengan player bola sepak di 9 tu. Sekarang ni player bola sepak di 9 dah dia. Masa lawan sekolah Bukuru lah, ingat lagi lah. Yang kita kalah, kita kena belasah, dengar lah. Sekolah Semanglang dulu, lawan sekolah bola sepak. Semayang hazard pakai. Nak lawan tu, wahdah Islamiyah, takbir, Allahu Akbar. Main minit pertama kita dah skor lah. Gila tu. Oh, bantuan Allah dah sampai. Sekali dia balas 11-1 kan, ambil. Masa tu dia berlaga dengan striker. Masa tu berjahit kepala dia. Dia bawa dulu, dia bawa pergi hospital. Kau ingat lagi cerita tu? Nangis. Dia pegang bahu saya, kata, kalau boleh kau pesan dan kau pesan dan kat semua yang kau ceramah, jangan tak belajar. Itu pesan. Apa yang kita buat hari ini akan menentukan apa yang berlaku pada masa ini. Adik-adik belajar hari ini, belajar kajian-kajian, InsyaAllah ada harapan.
Orang Arab berjanji, man jadda wajada. Siapa yang berusaha, tentu berjaya. Itu pepatah Arab. Kena usaha. Dan yang paling penting, kena dengar pesanan dua orang yang paling penting sekali. Tu kat bawah bumbung. Mintik, tak payah ubah dia. Iaitu guru-guru kita dan mak ayah kita. Mak ayah dia datang, mana mak ayah dia datang mana? Ibu bapa tuan katakan. Ni ibu bapa yang terpilih dia datang. Dia boleh faham, kita faham. Mak ayah masing-masing berjuang demi kehidupan, kan? Jadi ni mak ayah yang datang. Dengar cakap mak ayah, dengar cakap guru. Guru kalau tak puas hati, guru kalau sakit hati, guru kalau tak rasa hati, memang payah ilmu tu nak sampai ke dalam jiwa sanubari dan hati. Tak kisah tu cikgu Melayu, cikgu Cina, cikgu India, cikgu Mat Saleh, tak kira. Dah namanya guru, kena dengar cakap dia. Di rumah dah tentulah jangan sakitkan hati mak ayah itu. Jawab. Hello? Hello? Halo, apa? Kenapa perlu jawab dengan mama? Tanyalah, once upon a time. Cikgu, mak ayah, kami semua. Kalau kena panggil, hello, berlari dulu. Mak, ada apa mak? Ada apa mak? Pergi beli barang mak ni. Okey, mak beli apa? Mengang kedai kali apa? Tulis barang, takut terlupa. Siap tasuk khabar. Mana ada memo pad macam mana? Jadi nak berjaya dalam hidup, 5 perkara dia tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak, iaitu yang pertama, prosesnya panjang, bukannya tiba-tiba. Proses panjang. Sebab kata pepatah Jawa, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanan. Ya, perjalanan untuk kita berjaya itu yang paling mustahak. Satu hari nanti kita akan cerita dengan semua. Pernah dengar tak cikgu bila mengajar 3 dialog yang paling popular cikgu selalu sebut? 3 dialog paling popular cikgu selalu sebut. Yang pertama, apa nak jadi dengan kamu ni? Betul tak? Betul tak? Dialog yang paling popular, yang lagi popular, yang kedua, kamu sedar tak saya berbahaya ni? Jangan. Ayat yang paling popular, kamu tahu tak zaman saya dulu tak kena. Dan cikgu ni pun dia mengulang apa yang cikgu dia cakap. Mak kita pula dia pakai 3 sekali. Aku nak jadi dengan kau ni peksa berapa hari lagi zaman mak dulu. Tiga-tiga dia pakai. Tapi cikgu ni marah sebab cikgu marah sebab jangan kita sayangkan cikgu kita ni, hargai cikgu ni pada hari guru je. Kalau nangis cikgu dia buat sembahan. Lagu nasyid ini ditujukan kepada guru-guru yang telah banyak mendidikkan kita. Oh guru, kau disiram bayu pagi. Ramai. Sebenarnya itu lagu kumpulan NC. Dulu masa saya semak lagu, dulu kita masukkan lagu NC. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Kan? NC. Betul tu kan? Oh ibu, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini dan kesepian. Kumpulan Exhaust. Buat sembahan untuk cikgu guru untuk kita hargai. Sampai hari ini saya kalau ada masa saya akan call nombor telefon cikgu yang saya ada. Saya masih ada lagi nombor telefon cikgu matematik saya darjah 3. Saya call pensyarah-pensyarah saya call, saya tanya apa khabar, sihat tak. Bila ada masa saya ingat saya akan call, sihat ke, lama tak jumpa.
Ada seorang lecturer akaun saya mengajar akaun masa kat universiti dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sihat ke? Jangan lama tak jumpa. Siapa ni? Samsul. Oh, yang mana satu kan? Alah yang tinggi student ni. Oh tu, yang tinggi tu. Oh, okey. You memanglah tak baik-baik macam I. Jadi tu. Adalah yang ada. Habis buat apa sekarang? Ceramah je lah. Ceramah apa? Dia tak tahu. Dia cakap, saya dah Samsul Pak. You kan daripada dulu sampai sekarang. Tak baik-baik pula. Serius lah. Kita percaya pada diri kita. Macam tu lah. Cikgu yang itu cikgu matematik saya yang mengajar saya dah jaga, Cikgu Noraini Amran. Dia mengajar saya, kemudian bila saya ke akhir saya call dia dah dengar tahu nak pension. Dia dah jadi rupanya dah di lecturer bahasa Inggeris di kolej ada apa? Di pusat matrikulasi PAHU. Saya tahu, ya Allah. Dia ajar aku matematik dulu ni. Dia jadi English lecturer. Tanya sebab saya kena ingat. Selagi mana kita hidup, dengarlah pesan cikgu. Saya nak cikgu saya. Kuih Nyok Moy, saya ingat lagi. Mengajar saya statistik. Saya ingat lagi, Wan Siwa Kor ajar saya English. Saya ingat. Dia ingat satu ayat, never learn English, but we practice English. Kita cakap bahasa Inggeris. Sampai ke UiTM, mati berdiri cakap putih. Kita cakap bahasa Inggeris. Di Semak Labu, kita wajibkan hari Rabu ada peraturan English Day. Satu perkataan bukan bahasa Inggeris keluar daripada mulut kita, denda 50 sen satu perkataan di Semak Labu. Apa yang berlaku di Semak Labu pada hari Rabu? Senyap sunyi. Ada sambung bercakap lagi. Semua memang bahasa isyarat ni. Kita kena praktis cakap bahasa Inggeris. Cemburu kita tengok sama-sama kita bahasa yang India, Indian fellow kita, kawan-kawan kita yang India cakap Inggeris bergabung tau. Bergabung sampai kita how are you? I'm fine. Alright. Dia ada style tau cakap. Saya tengok, saya filem yang paling saya minat filem China. Sebab dia boleh mengasah critical thinking. Filem Tamil kita tak boleh agak ending dia macam mana. Sangat kritikal. Sudah mati, bangun balik. Sudah kena tikam, ada 2 pedang, masih boleh lawan lagi. Terbaik. Yang terbaru The Beast, saya tengok VJ. Saya tahu lah lagu Tamil pun saya tahu. Engkau solanye demilai. Chinese punya cerita pun saya tengok. Chow Yun Fat, Replacement Killer. Chow Sin Chi, Stephen Chow dalam kata nama. Ni wen wo ai ni yo to shen wo ai ni yo ji fe. Daerah Sateng itu pun sudah sampai atas saja. Itu daerah Sateng sudah sampai atas. Oh, sudah mati. Terus kalau kita tengok drama Melayu, baru nak tampak bersambung. Apa? Isteri ibu bukan bid'ah. Suami ibu seorang pendosa. Kasih tak terkenal. Itulah tengok. Saya tak tengok orang lain saya. Apa-apa pun prosesnya panjang nak berjaya. Proses tu banyak. Yang kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Tak ada komitmen, adik-adik tak boleh berjaya. Kena datang dengan ceramah ni, kena datang kelas. Jangan ponteng. Yang ketiga, kena ada fokus. Jangan buat benda lain. Dalam kelas, usik sana, usik sini. Tak ada fokus, macam mana nak berjaya? Paling susah nak fokus ada apa? Sejarah. Mat tak apa, boleh buat latihan, tak tonton-tonton. Takkan kau berkhayal waktu kau kira tu. Sejarah, mana cikgu sejarah? Tak ngaku lah. Mana cikgu sejarah ni? Oh, seorang. Cikgu sejarah pun pakai balik. Mana lagi cikgu sejarah orang je?
Subjek sejarah ni memang sebenarnya subjek yang sangat penting, terutamanya orang yang nak jadi lawyer, nak jadi peguam, nak jadi penasihat undang-undang, nak jadi pegawai takbir diplomatik. You all kena bagus subjek sejarah. Saya dulu cakap, apa benda yang belajar sejarah ni dulu saya kata. Rupanya dah belajar, aku saya tahu. Bila saya ambil law, saya kena buka buku American Law Journal ni, kena buka CLJ, lu ada tulisan bahasa tunggal tulisan tu. Tabal ni, dan kita kena pakai pemaris kalau nak tengok case law statute semua nak tengok. Semua tebal-tebal. Tu belum cerita land law, bukan cerita lagi conveyancing. Nak banyak semua benda ni. Memang tulisan kecil-kecil dan kena ingat sejarah case. Ingat. Sebab saya sejarah kena apa? Cikgu sejarah kena tekan dengan dia orang. Satu je cara nak fokus dekat dalam belajar. Sebab you akan dapat fokus paling lama pun 20 minit. Dalam subjek sejarah, you paling lama 20 minit. Masuk minit ke-21, korang dah mula sampai pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau tadi kita tu Istana Melaka, kau dah nampak istana. Kau nampak cikgu tu pegang keris tu. So kalau nak mengelakkan benda tu jadi macam tu, khayal senang je. Apa yang cikgu ajar, cuba baca dulu sehari sebelum masuk kelas. Besok ada kelas sejarah, malam ni baca sekali lalu dulu. Kita akan jumpa benda-benda yang kita tak faham. Kena baca dulu. Dan bila cikgu mengajar, kita masih tak faham. Cikgu, boleh tak cuba explain sikit ya? Tanya. Itu cara dia. Malah dengan cara itu kita akan ingat tanpa perlu kau belajar teruk-teruk. Ketika hujung tahun nak seminit pun nak belajar. Matematik kena buat lagi lah. Bahasa Inggeris kau kena cakap. Sains kau kena tengok formula-formula dia. Itu sebabnya saya dulu bila habis handle SPM, saya terus sambung belajar. Saya jadi cikgu setahun. Jadi cikgu setahun. Mula-mula saya jadi cikgu ganti selama 3 bulan. Sekolah sempat saya jadi cikgu ganti. Kemudian saya jadi GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih, gaji 494 50 sen sebab SPM. Kemudian saya kata tak boleh, aku kalau jadi cikgu mati budaknya aku kerja. Saya tak ada kesabaran macam cikgu-cikgu yang kerja. Saya pun tak ada, saya stranded. Saya tak boleh jadi. Sebab bukan semua orang. Saya paling respect, dah lah cikgu, dia mengajar pendidikan khas pula. Allah, memang saya respect. Sebab nak jadi cikgu, cikgu-cikgu tolonglah jangan pandang rendah pada PW cikgu. Kadang-kadang dia tanya, awak kerja apa? Cikgu je. Cikgu je. Sedangkan dulu bila belajar dekat universiti, lepas tu pilih pendidikan, tak pilih pendidikan, tak sabar posting. Dapat posting Kenduri, alhamdulillah dah dapat posting SMK pada nasib kesemua. Tentulah manusia ni memang sebelum dapat benda tu, bila dapat kenapa yang wajah Allah juga. Aduh, tak sabarnya nak tunggu hari Jumaat ni, ya Allah. Nak cuti, ya Allah. Jadi sekolah kan boleh buat kan? Tapi pada mereka yang SPM, cuti tak cuti sama. Tak apa, belajar je. Tahun ni je. Tahun depan kau dah tak dengar dah orang pergi belajar pakai baju sekolah ni, takkan kau nak repeat? Masuk universiti, masuk kolej, tak ada siapa nak larang kau dah. Sekati kau nak pergi sekolah, nak pergi kelas, tak nak pergi kelas, sekati. Kawan saya dekat universiti dulu, dia boleh tidur 2 hari. 2 hari dia tidur. Orang lain bangun tidur, apa lah dia nak, hari apa dah lain soalan. Dia banyak pun kelas. Lepas tu orang dah grade, dia tak grade lagi. Lepas tu akhirnya dia sambung belajar balik semula. Dia sambung. Dia jadi lecturer, dia jadi pendaftar. Sampai dia naik pangkat jadi pendaftar dekat Kolej PTPL. Alhamdulillah, dia dah sambung belajar, dah berjaya doktor dah sekarang. 2 hari dulu, tidur 2 hari. Asal tidur 2 hari.
Tertidur dulu. Itu sebab saya kata, kita kena determine, kita nak jadi apa. Fokus, komitmen. Kemudian kena ada apa? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Tak ada disiplin, tak boleh. Datang kelas lambat, takkan berjaya. Homework tak buat, takkan berjaya. Homework itu sebenarnya untuk kita prepare, membiasakan diri dengan latihan-latihan. Dan begitu juga kena istiqamah, keberterusan kena ada. Dan untuk berjaya dalam diri kita, pertama, jujur. Tolong jujur. Cikgu tanya kelas, ada apa-apa tak faham? Macam ni, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kelas ada apa-apa soalan? Cikgu pun tak ada faham ke tak? Yang seorang tu, kelas ada apa-apa soalan? Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang seorang ni, kelas ada apa soalan? Kemabaran kami dari kami. Dan bila ada orang tanya soalan, jangan kau bahankan kawan kau tu. Kelas ada apa soalan? Saya ada satu soalan, cikgu. Apa? Tanya soalan siut. Kita kena ragikan. Mungkin soalan yang dia tak tanya tu memang kita pun kebetulan aku pun tak tahu. Apa juga dia tanya soalan. Jujur, tak faham cakap tak faham. Kalau faham, faham. Kelas ada soalan nak tanya, kalau kita senyap, cikgu akan kita faham, kita menipu, kita tak jujur. Kedua, amanah tentang sekolah. Okey, pergi sekolah, mak ayah kita besar, pergi sekolah kau jangan belajar tanpa bercinta, kau cek girlfriend. Okey, kau cubalah, kalau boleh kau kontak ke kelas ke mana yang kelas kau murid, kau jangan masuk. Ada tak mak kita besar dulu? Oh, tak ada. Mak ayah kita besar apa? Belajar. Setiap kali beli baju dia cakap, tahun tak berapa belanja baju sekolah. Itu ni je, tahun ni je dengan dia buku kau. Ya Allah. Mak kita bukan suruh kita bayar balik. Memang suruh bayar, tapi bukan bayar dengan duit, tapi bayar dengan kejayaan. Mak, alhamdulillah mak. Alhamdulillah mak. Semua A, satu je C. Oh, semua A, satu je C. Oh ya lah, satu A, satu C yang lain yang saya tak ambil. Jangan macam tu. Alhamdulillah mak, semua dapat A mak. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau tak mau buat lagi tau. Nanti besok SPM, kalau result bagus, nanti kita pergi cuti. Apa tak? Bagi galakan. Mak ayah boleh bagi galakan macam tu, tak ada masalah pun. Belajar jadi. Sebenarnya berjaya itu bukan untuk mak ayah kita, untuk kita. Saya dulu bila habis SPM tu sambil diploma in public admin UiTM di London Al-Gajah Mata. Ledu. Kemudian saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM insya-Allah. Sebelum final exam saya dah dipanggil untuk terbuka bekerja. So saya jadi pegawai penakwa. Bila masa sampai final exam saya senyum menjawab final exam sebab kerja dah tunggu saya. Saya jadi pegawai penakwa di sebuah agensi kerajaan, bawa kes-kes mahkamah untuk lawan kes untuk bagi pihak jabatan kerajaan. Kemudian lepas 3-4 tahun saya ditawarkan pula, dapat offer pula jadi pengarah undang-undang, jadi legal advisor untuk PBT. Alhamdulillah. Saya jadi pengarah undang-undang, saya dah merasa jadi bos. Saya ada 80 orang kuasa bawah saya. Saya ada 8 orang pembantu tabik. Saya ada 2 PA, seorang India, seorang Melayu yang jaga jadual saya. Ada meeting, ada orang bawa beg kita. Saya ada driver, saya ada kereta rasmi. Dulu saya rasa lah. Dan kemudian saya berceramah. Dulu ceramah part time. Sampai satu tahap saya pun tak tahu mana satu part time. Ceramah ke jadi pengarah atau part time.
Jadi saya kena decide. Dan kemudian saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Cuti tanpa gaji selama setahun untuk cuba dalam bidang konsultan. Tak sampai setahun, bos saya panggil balik. Balik kerja lah, banyak-banyak benda nak kerja settle balik. Balik kerja balik, dalam 9 bulan saya masuk kerja balik. Saya naik pangkat lagi. Naik grade. Alhamdulillah. Gaji lah saya dah 10,000 lebih lah. Gaji lah saya. Tapi akhirnya saya fikir, apa yang saya nak dalam hidup saya? Kalau saya nak buat sekarang. Kalau tak nak buat, berhenti sekarang. Saya kena fikir. So macam tu juga lain orang. Kalau nak berhenti sekarang. Nak berhenti belajar sekarang. Tak usah cikgu, tak usah rakyat. Cakap saya nak kena kawal, saya nak kena hilang, saya nak kena MACD. Memang ada. Tapi satu hari nanti, saya ingat ada beberapa budak notice server saya. Masa dia jadi pengarah tu, notice server ni maknanya dia tak cukup SPM pun memang teruk, ada tak ada SPM pun dia jadi ini, dia hantar notice je. Bila dia hantar notice saman, hantar notice, bukan semua orang terima notice dengan baik. Kena maki, kena halau, kena kejar anjing, kena maki daripada kepala sampai ke kaki ni, kena maki. Jadi saya mengadu dengan bos saya, dengan bos saya tu, budak-budak kita kena maki teruk tu hantar notice. Saya expect bos saya akan cakap, dia akan cakap apa? Kesian budak kita, aduh tak apalah, sabarlah. Saya ingat bos saya akan cakap macam tu. Tapi apa bos saya cakap? Saya tak boleh lupa je. Kau cakap dengan dia orang, kalau tak nak kena maki, jadi pengarah. Jadi kalau nak jadi pengarah, lain kali jangan main-main pasal sekolah dulu. Tu ayat dia yang menyebabkan saya ingat lain macam jawapan. Itu sebab dia kata, apa yang berlaku akan datang once upon a time. Satu hari nanti, bila adik-adik kat luar susah nak minta kerja ni tak dapat, kerja tu tak dapat. Bayang dari masa saya kerja jadi pengarah dulu, saya terlibatkan terpenuh. Jawatan tu jawatan pembantu pemakkuasa grade 19, hanya memerlukan SPM. Yang minta kerja tu siapa? Yang minta tu siapa? Orang yang ada degree, ada master pun minta, sebab tak ada kerja. Tak ada kerja sebab apa? Sebab kerja yang sesuai dengan dia, semua ada orang yang lebih baik daripada dia. Itu sebab adik-adik kena belajar. Lalu dekat jalan-jalan utama tu, tengok taman-taman perumahan yang baru naik. Cuba tengok rumah. Hanya 800,000. Ya Allah, hanya itu berapa ringgit. Itu sebab kena belajar. Ingat pesan itu. Datang dari Padang Keladi singgah sekejap ke Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau dah dilanggar pantang menyala. Pokok sana tepi sepadan, anak tupai menumpang bercerai nyawa dari badan, tak akan putus berturu. Bila saya bosan tu dorang, jadi kena faham, saya ni ceramah memang banyak bentuk. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tapi bukan bergulung pendek panjang dilontarkan. Memang tak akan faham kalau tak dilakukan. Ini 9 banyaklah betul. Ini belajar gaji-gaji. Apa yang perlu ada tadi? Jujur, amanah. Lepas tu kena ada apa? Ukhuwah, jaga hubungan satu dengan lain supaya boleh belajar. Tak faham, tanya guru. Cikgu cukup suka kalau tanya dia. Cikgu saya dah tanya. Kadang-kadang saya malu lah tanya cikgu dekat dalam kelas. Pergi bilik guru. Tak pernah lagi cikgu halau. Cikgu saya ada soalan nak tanya cikgu, boleh tak? Kau pergi keluar sekarang. Keluar sekarang. Antara nampak muka dekat bilik guru. Mana ada cikgunya tu? Cikgu punya seronok. Kadang cikgu. Apa dia? Saya tak faham. Cikgu ada. Yang mana kamu tak faham tu? Yang mana? Semuanya.
Dan cikgu bilang, apa yang kau belajar semua ni? Itu sebab jangan simpan, tak faham terus tanya. Terus cantik. Faham? Kemudian apa yang keluar? Ukhuwah ni jaga hubungan dengan guru, jangan sakit dengan cikgu guru. Cuba kau buat hari birthday cikgu, cuba tu. Birthday guru, tahu tak birthday dia? Investigate. Tanya cikgu lain. Kalau cikgu lelaki dia lain, cikgu lelaki ni dia memang kena ikut emosi. Cikgu lelaki dia tak jadi apa nak jadikan kamu tak payah. Dia masuk dia pandang semua dia. Buka surat 18. Kalau baca dia. Macam tu kelas dengar lain. Cikgu tu buat surprise. Kalau cikgu lelaki, bangun, selamat hari lahir cikgu. Oh, tahu cikgu lelaki je tu. Kalau cikgu perempuan dia emosi sikit. Bangun, selamat hari lahir cikgu. Ya Allah, kamu tahu ni. Okeylah, hari ni semua pakai dia sendiri. Yes, betul kan? Belajar jadi. Kemudian apa yang kena ada adalah hikmah. Percaya pada hikmah. Ada hikmahnya aku kena belajar. Satu hari nanti aku dapat result yang bagus, aku boleh kerja dengan baik. Result bagus, bayangkan ambil keputusan peksa, bayangkan. Ya Allah, Alhamdulillah. Budak lelaki takkan campur lah. Budak lelaki, tengok result aku. Betul je, asal semua A dia. Budak lelaki dia tu. Bayangkan wartawan tanya, apa perasaan adik dapat semua A? Semuanya adalah hasil didikan. Kemudian cikgu kat belakang. Ada juga cikgu saya yang banyak tolong saya lah. Ayah saya dia bagi kalahkan. Boy, mak saya pun. Itu budak lagi. Yang geng-geng belakang kami nampak kamera. Nak perempuan lain, perempuan yang emosi. Apa perasaan dia dapat semua ini? Happy lah. Dan perempuan dia teruk benda nangis, dia bagus benda nangis. Tak kisah, tapi happy lah kalau tu happy. Dapat masuk universiti, kita ada kehidupan sendiri, ada bilik asrama kita tu satu bilik 2 orang. Ada meja study sendiri. Masa tu kita faham kenapa daripada dulu kita diajar suruh basuh baju sendiri. Kan? Belajar untuk berdikari. Tapi masa ni sekarang tak apa, selagi ada momen dengan mak ayah, duduk dengan mak ayah. Kita orang semua dah ada kehidupan sendiri. Betul. Kau jangan ingat best friend kau yang duduk sebelah tu. Yang ni dia janji sampai bibi sampai bibi. Tak ada. Kau tengok dia pada keluar, kau masuk mesti pada hidup kau sendiri. Dulu BFF ni jumpa kat pasar malam. Ya Allah, lama tak jumpa kau. Nanti kita jumpa lagi. Kau ada rumah aku kan? Kita jumpa apa lah. Husband aku dah kereta. Habis. Akak tu. Itu sebab belajar adik-adik. Sebab tak ada orang nak buang masa nak menangis dengan kau dengan sebabkan result kau teruk tu. Tak ada siapa nak buang masa. Belajar adik-adik. Begitu juga profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Dan belajar betul. Dan tengok sampai pecah TV tu, tengok. Tak main betul-betul. Tapi waktu belajar tolong fokus belajar. Ya. Begitu juga pentingnya pada kita hari ini jangan buang masa. Masa cepat berlalu. Buat apa nak buang masa? Belajar aja. Cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Hadir dalam kelas. Jangan konten. Ni ada di kelas-kelas tertentu bawa sakit perut, pergi bilik air, toilet selama-lamanya tak datang kelas. Itu semua trik dah, faham dah. Tak payah. Sebab akhirnya yang rugi kita bukan cikgu bising, bukan sebab untuk dia. Saya cakap terang, contoh sekarang, cuba tengok. Sekarang bulan berapa? Bulan 6.
Pintu pagar sekolah tu, pintu pagar sekolah, kau tengok daripada bulan 1 tu, daripada bulan 1, berapa ramai bekas pelajar sekolah ni masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Berapa ramai tu bekas pelajar masuk dalam sekolah ni, jumpa cikgu dia cakap terima kasih sebab dia dah berjaya? Berapa ramai? Silap-silap tak ada. Kalau masuk pun sebab ada buku betul, si dia tinggal. Tidak tolong sahkan si dia pernah sekolah sini dan sebagainya. Nak beritahu, itulah mulianya cikgu-cikgu korang ni. Setiap kali korang dapat semua naik gaji ni RM500. Relax, tak ada, mana ada. Tak usah mimpilah gaji naik. Nak kenaikan tahunan pun naiklah RM60, RM70, RM110. Tengok tangga gaji dia. Tapi cikgu tetap mengajar. Cikgu tak dapat apa mengajar korang. Yang dia harapkan pahala, ada berkat, mudah-mudahan Allah mudahkan hidup dia. Tuhan mudahkan hidup dia. Mudah-mudahan aku mengajar anak-anak orang lain ni, mudah-mudahan anak aku kat sekolah lain pun mengajar macam mana aku ajar. Itu. Jadi kena sayang cikgu kita, kena hormat cikgu. Jangan sakitkan hati cikgu. Saya selalu sebut tentang adab. Hari ini pelajar-pelajar adab dengan cikgu pun tak ada. Bergurau dengan cikgu melampau-lampau, bergurau dengan cikgu, mengenal dengan cikgu. Adab tetap kena hormat dengan guru. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyam tidak, parah dan budi dengan bahasa. Budi bahasa dengan cikgu, jaga. Nampak cikgu, hormat. Lalu dengan cikgu, sehat cikgu, apa khabar cikgu, Assalamualaikum, selamat pagi cikgu. Hormat, adab kena jaga. Dalam kelas datang awal, adab. Dalam kelas jangan buat benda-benda yang cikgu tak suka, adab. Imam Syafi'i dulu, masa Imam Malik mengajar dia, Imam Malik tahu, kamu buat apa tu? Kamu buat apa tu? Sebab adab. Imam Syafi'i kata, dia jawab, demi Allah, aku ni miskin, aku tak ada duit nak beli pen dan kertas, aku bercatat-catat dengan air liur, aku tulis kat tapak tangan. Nak beritahu penekanan tentang adab. Adik-adik nak berjaya, nak pergi jauh dalam hidup adik, jaga adab, cikgu akan doakan yang baik-baik. Cikgu doakan saya, cikgu supaya mudah dapat pelajaran, cikgu doakan saya, semoga saya berjaya. Walaupun cikgu tu non-Muslim juga, cikgu please, cikgu doakan saya bagi mudah-mudahan saya berjaya. No, dia harus doakan untuk you. Sebab bila senangkan nanti cikgu pun hari-hari doa berjaya. Cikgu-cikgu pergi kat luar pun kadang-kadang tak ingat, kamu anak murid saya ke? Dia tak ingat. Sebenarnya ramai anak murid. Kerjaya yang paling mulia cikgu. Itu sebab Rasul Usman Awang dalam sajak dia sebut, seorang putera, engineer, lawyer, doktor dan sebagainya, semuanya bermula dengan seorang guru biasa. So, tolong jaga hargai cikgu-cikgu anak. Boleh? Boleh tak? Okay. Hari ini saya nak dalam kelas yang pertama you all masuk hari ini, bangun, kami sayang cikgu, kami sayang cikgu. Buat macam ni. Tengok reaction cikgu. Sebab cikgu ni dia tak ada apa, dia hanya boleh bagi ilmu dekat kita, dan ilmu dia tak ada dapat lagi. So jangan kita sia-siakan. Saya hari ini boleh bercakap dekat depan, kuncinya cikgu, guru saya. Kemudian bila saya sampai ke universiti, tak boleh nak cakap, oh sebab lecturer saya jadi sekarang sini, tak. Sebab bermula dengan cikgu saya. Keyakinan tu mungkin kita dapat kemudian, tetapi cikgu ni dialah yang memulakan daripada A, B, C, 1, 2, 3, bermula daripada awal. Belajarlah adik-adik. Sebab kalau yang tak nak belajar, akhirnya yang rugi tetap kita. Ini zaman apply, bukan zaman cakap. Jangan saya nak berjaya, saya nak berjaya. Jangan cakap je, kena buat. Saya nak buat ni, saya nak berjaya, saya nak belajar sampai berjaya. Buat, tunjukkan kita boleh berjaya. Biar kita keluar daripada beranang ni, nak keluar sangat daripada beranang, keluar beranang, pergi KL, pergi Singapura, pergi Sarawak. Saya nak cerita, ada seorang, bila saya ceramah di MLNG di Bintulu Sarawak,
Saya jamaah di pintu Sarawak, saya jumpa seorang pegawai eksekutif duduk relax, dia pakai t-shirt Petronas tu, dia duduk minum dengan saya. Ustaz, bila nampak bawa-bawa saya tanya, saya setiap minggu balik sebenarnya pula, saya rumah saya dekat KL. Dia kata rumah dekat KL. Oh ya ke? Setiap minggu balik, setiap minggu lah, saya dah mungkin setahun menyebab. Setiap minggu dia balik. Saya tak payah cerita lah jawatannya apa. Saya tanya, akhirnya saya tanya staff dia, gaji dia berapa. MLNG, Malaysian Liquid and Nitrogen, MLNG, tak, Liquid and Gas. So, gaji dia berapa tau? Gaji dia 80,000 sebulan. Kita kata lah, aku nak buat apa, menjaga tadi tu 80,000 sebulan dan tahun lepas 7 tahun bulan 12 dapat bonus 6 bulan gaji. Kalau cikgu tiba-tiba kerajaan umumkan ini diumumkan, kalau saya lah, tak, contohlah katalah diumumkan dengan ini guru-guru dapat bonus kelas tahun ni, setiap seorang akan diberikan, yang grade 41 ke atas akan diberikan bonus 500,000 seorang. Contoh, jangan minta lah, jangan cek lah akaun. Kalau dapat 500,000 sebulan, saya tanya banyak atau banyak? Cikgu, banyak lah. Banyak kan? Silap-silap ada yang jumpa betul, jangan saya berhenti lah. Saya nak kejar cita-cita saya. Tapi pada orang, maknanya bila orang indah berjaya ni, ada benda kat dia. Saya pergi rumah, kenal tak Datuk Mahathir? Datuk Mahathir Design. Kenal Datuk Mahathir? Ini kamu dengan design ni tu. Oh, itu sahabat saya tu. Bayangkan dia dapat Datuk Seri ketika dia umur 30 tahun, dia dah dapat Datuk Seri. Bawah dia ada 400. Yang tenaga kerja bawah dia 400 orang, semua buat sale untuk company dia. Dia setiap bulan pergi umrah. Berapa income? Ada satu orang kaya tu, saya tanya, rumah dia besar, kereta besar, aku tanya, betul agaknya mahal rumahnya? Tak ada lah, masa saya beli dulu murah lagi, masa tu bagus 4 juta. Aku salah tanya tu, salah jawab. Balik bukan tak, semua ni dicapai bukan dengan mencuri, dicapai ni bukan dengan menipu, tak. Semua dicapai dengan ilmu, dicapai dengan ilmu dan dia. Datuk Ananda Krishnan, kenal? Kenal? Antara India yang terkaya dalam Malaysia. Dia buka syarikat AirAsia. Bayangkan. Dia tak ada, tu sebabnya pesawat tu dia letak AK Ananda Krishnan. Sampai tu tak kita cakap, mana dia dapat duit? Dia belajar. Dia belajar strategi nak berjaya. Tapi sebelum you nak belajar strategi nak berjaya tu, selesaikan di sekolah dulu. Kalau saya tanya nak beli kereta apa, you all tak nak kereta Viva. Nak beli kereta Azia. Aku bawa Azia ni tau, jangan gelap. Kalau beli rumah, oh tak nak rumah teres, tak nak, tak nak, semindi, berela, baru. Okay. Tak baru. Tanyalah cikgu-cikgu ni, komitmen bulanan berapa saja? Rasa-rasa komitmen cikgu-cikgu ni berapa sebulan? Berapa sebulan? Agak-agak lah. Berapa sebulan? Komitmen kena bayar rumah, kena bayar kereta, kena bayar berapa ni? Berapa? 5, 10,000 tak lagi. Nampak macam tu. Cikgu kalau buat kereta kecil pun dia saja tak nak tunjuk kereta besar dia tu. Sebab semua ni boleh jadi realiti hanya dengan belajar, dengan ilmu. Jadi adik-adik semua, pesan saya, mana bila kata pesan, mana dah nampak tu. Sebab saya faham, untuk suruh berhenti saya faham. Dan berkali-kali tempat dulu, kita kena cepat, kita kena hadir kelas dalam konten, kita kena apply, jangan cakap saja nak berjaya tapi tak buat.
Guna mantapkan pengetahuan kita pada subjek yang kita lemah, kita kena improve. Profesional jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Kemudian kita berusaha berikhtiar untuk capai terbaik. Saya dah tunjukkan gambaran orang berjaya macam mana. Organize, susun atur strategi untuk berjaya. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa letak niat yang baik. Aku berniat belajar ni sebab aku nak capai kejayaan, sebab aku nak bahagiakan kedua ibu bapa, aku nak bahagiakan guru-guru aku. Mudah-mudahan aku akan kembali sebelum ke sekolah untuk bercakap, untuk menyampaikan ucapan terima kasih aku kepada guru yang mendidik aku sejak sekian lama. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Niat dia nak belajar rajin-rajin sebab nak capai kejayaan, dan satu hari nanti kita membahagiakan mak ayah kita, dan kemudian kita akan masuk sebenarnya dalam sekolah ni, kita jumpa jadi cikgu cakap terima kasih cikgu sebab saya dah berjaya cikgu, terima kasih cikgu, kalau tak sebab cikgu saya takkan sampai ke sejauh ni. Boleh tak? Boleh ke tidak? Jadi belajar rajin-rajin, jangan buang masa, sebab masa itu masa ibarat pedang. Kalau kita lambat, pedang yang akan potong kita. Ingat kata-kata pepatah, cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Sebenarnya itu paling melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Sudah membawa galam nak menunjuk buah perangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air laut, sampan telok boleh ke Tanjung. Hati terkenal boleh menyebut. Jasa baik SMK pada Tasik Kusuma menjemput rasa dan jujur.